Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sama-sama lagi pagi ini dalam kuliah ilmu kita. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Qaza Allah. Awak tak nampak saya? Betul saya nampak je lah. Dengar suara dah. Dia balik tengok saya. Peminat dia Allah. Baik dengar suara dah lah. Baiklah saya satu part-part. Saya nak buat sikit menjelang minggu lepas dah saya silap terang. Saya balik semak kitab. Jadi hak yang buka-buka surat 141. Ada sikit silapan dalam saya menjelaskan. Jadi silap tu kena betul balik. Tidak orang beramai nanya kita. Amin. Muka surat 141. Soalan 151. Nombor 5. Berniat qasar solat semasa dalam perjalanan. Saya jelas minggu lepas. Dia kena masuk waktu berniat. Betul tak? Silap. Minta maaf. Saya semak balik. Kita bila memulakan perjalanan, terus kita boleh niat qasar solat. Betul boleh kan? Kadang-kadang mengajak dia lajak derah. Kita balik silap ni. Jadi berniat qasar solat semasa dalam perjalanan, mana tak syarat masuk waktu dulu. Tu saya betul boleh nah. Cuma ada satu benda saya terkhilaf. Orang jamak takhir tu. Saya pergi masuk tu. Nanti saya cerita kemudian. Jadi, kalau kita memulakan perjalanan katalah kita start pukul 10 pagi lah. Niat nak qasar tu dia kena perjalanan kita tu bila kita dah keluar sempadan Korea kita. Faham tak? Dia tak boleh bila kita duduk dalam rumah kita, kita keluar daripada rumah masuk dalam kereta, tak boleh niat lagi. Dia kena langkah sepadan Korea. Tu bahasa moden lah. Kalau dalam bahasa kitab lama tu dia sebut dia ada beberapa pedoman Korea tu. Yang pertama dia kata orang panggil tembok kan macam Israel dengan Gaza tu, tapi jauh sangat tu bandingan tu. Tembok ni maksud ada apa istilah? Tembok, pintu gerbang. Faham tak? Pintu gerbang, lepas tu sempadan tu dia sungai, bukit. Lagu tu lah lebih kurang. Tapi dalam konteks kehidupan moden kita lah ni, pejabat agama dia tolong buat sempadan Korea kat kita. Sempadan Korea pada kita. Jadi contoh macam ni lah ni Korea Alok Malai. Ni Masjid Bukhari Korea Alok Malai. Jadi orang-orang yang mendiami dulu dalam kawasan Alok Malai tu, sempadan Korea Alok Malai tu telah dikecilkan. Dulu ada Korea baru tu, Korea Taman Permai tu. Dulu dia masuk sini. Bila lepas daripada tu simpang Lebuh Raya tu, contohlah simpang Lebuh Raya tu, katalah dia nak pergi Durian Burung Pas Siam Nahala tu, dia lepas daripada simpang tu, baru dia boleh niat qasar. Kalau dia tak lepas, dia tak boleh niat qasar sebab dia belum masuk dalam Korea orang lain. Dia sedang berada dalam Korea dia. Okey tak? Jadi saya betul balik tu, bila kita keluar rumah kita pukul 10, keluar Korea tak pergi Kuala Lumpur, kita pukul 10:15 minit kita pun touch and go di tu. Touch and go tu dia kalau tahun tu masih lagi masuk dalam Korea ni.
naik menyerit lembu raya lah senang. Keluar tu kita sudah melepasi sepadang Korea kita 10-20 kita kata. Lintas terus nanti sagi aku lohok lagi aku jamak terus aku kosot terus lah. Contoh lagu tu. Nah, syarat dia kena keluar Korea. Tak syarat masuk waktu solat. Maksud tu. Sama lah dengan makcik mana tanya tu, bila kita sampai rumah anak kita, kita jangan niat putih. Putih apa ni? Putih musafir sudah. Kita duduk tu, sampai rumah anak kita, lohok tak masuk lagi pukul 12. Kita boleh kosot. Tapi kalau lepas duduk pukul 12 tu, kita kata ke anak kita, aku nak balik cemui. Bermakna kita telah memutihkan. Mutih apa? Perjalanan kita. Tentu kita tak balik. Tak balik, dah tak lihat. Sebab kita dah niat putihkan perjalanan kita. Sebab itu hati kita kena betul, mulut kita jangan capui. Faham tak? Okey. Tu saya betul lah, sudah cukup. Mari kita tengok muka surat 144. Seseorang yang nak mengqadakan solat 4 rakaat, bolehkah mengqasarkannya semasa dia sedang musafir? Mana dia telah tertuang akan semayangnya. Tertuang. Apa dia? Tak mayang. Okey. Seorang yang nak mengqadakan solat 4 rakaat, bolehkah mengqasarkannya semasa dia sedang musafir? Boleh tak? Maka ada 3 jawapan. Okey. 1. Jika solat 4 rakaat yang hendak diqada itu ditinggalkan semasa dalam musafir, harus baginya mengqadanya secara qasar ketika dalam musafir juga, sama ada dalam perjalanan yang sama atau perjalanan yang berikutnya. Okey, saya tunjuk contoh perjalanan yang sama. Kita ni kalau tinggal semayang dalam, tak semayang lah betul. Kita ambil sangka baik lah, tak semayang pasti lupa lah. Kalau sengaja berdosa. Tak apalah, lupa sengaja. Yang penting kena qada. Baik. Dia kata, nombor 1 ni, siapa yang tinggal semayang dalam perjalanan, dalam permusafiran, dia boleh mengqadakannya dalam permusafiran juga. Mengqada secara qasar dalam perjalanan permusafiran juga, sama ada musafir yang sama, perjalanan yang sama, atau perjalanan yang lain, yang berlainan. Okey, perjalanan yang sama contoh macam ni. Orang tu dia pergi Kuala Lumpur. Dia punya Khalid naik kereta apa tak tahu, sembang lagu mana tu, asal tak sembahyang, lohok tak sembahyang, asal pun tak sembahyang. Tapi dia musafir ni. Sampailah dari Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur tu asal lagi pergi tak sembahyang. Mai maghrib baru dia teringat. Dia duduk Kuala Lumpur tu dalam 2 hari, esok dia nak balik lah. Besok baru teringat. Allah, tadi lohok tak sembahyang, dia fikir menentang apa tu. Lagu tu. Fikir menentang apa tu. Asal tak sembahyang. Maka dia boleh qada secara qasar. Pasal apa? Dia masih dalam perjalanan. Dia boleh qada secara qasar. Tapi dia tak boleh jamak tu. Sebab waktu tu bukan waktu sebenar. Dia boleh qada secara qasar. Jadi dia duduk di rumah. Dia akan anak dia di Selayang atau di Kampung Baru ke, ataupun dia duduk di hotel. Usalli fardhu zuhri raka'atan qasran qadaan lillahi ta'ala. Ku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat qasar dan qada kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia dalam musafir. Tu namanya musafir yang sama. Musafir yang berlainan pula macam ni. Hari dia balik esok ni. Dia kira musafir lain pula tu. Dia duduk Kuala Lumpur, nak balik Melok Start. Dia sampai di Bukit Gentang dia, kemarin tak mayang lohok. Asal tak mayang. Dia qada zuhur
dan asar tu secara qasar sebab dia dalam musafir yang berlainan. Okey tak? Itu dia balik bermakna dia dua musafir. Musafir kemarin dengan hari ni. Nombor 3 pula, musafir yang berlainan juga, iaitu dia balik rumah dia 2 hari dia teringat dah tu dia kemarin dulu tak mayang syak pergi Kuala Lumpur lohok tak mayang, maka dia nak qasar mesti dalam musafir juga, maka dia pun start kereta pergi Kuala Lumpur balik. Start kereta Kuala Lumpur balik. Bini dia kata, abang nak pergi mana? Aku nak pergi qada semayang, kemarin dulu tak mayang. Qada di rumah tak boleh. Rumah tak boleh, nak kena qasar. Jadi nak kena musafir. Musafir tu tujuan yang baik tu. Sebab dia nak qasar semayang. Dia tak? Tujuan dia baik tapi bodoh. Lebih kurang tu lah. Okeylah. Dia boleh qada dalam perjalanan yang sama atau perjalanan yang berlainan. Perjalanan yang berlainan ada 2, itu perjalanan dia balik tu atau perjalanan lepas daripada tu. Dia pi lain, tempat lain kan, dia tak semesti pi Kuala Lumpur je. Boleh jadi dia pi Songkla. Dia tak? Atau pi Kelantan ke, di mana-mana. Yang penting jarak dia tu. Jawapan yang kedua, jika solat 4 rakaat yang hendak diqada itu ditinggalkan semasa dalam musafir, tidak harus baginya mengqadanya secara qasar ketika sedang bermukim, kerana tidak wujud sebab qasar itu musafir. Manakala dia bermukim ni dia dua. Yang pertama, dia kembali ke tempat bermukim ni, maksudnya dia orang Lek Start, dia pergi Kuala Lumpur, tinggal semayang 4 rakaat tu, Zuhur, Asar, Isya, tinggal. Memang jenis penyegan. Dia balik main Lek Start, dia nak qada secara qasar, tak boleh. Sebab apa? Sebab qasar tak ada. Apa dia sebab qasar? Musafir. Musafir tu. Jadi dia kena qada secara tamam. Walaupun dia tinggal sembahyang tu ketika dalam musafir. Okay. Dan jawapan yang ketiga, jika solat 4 rakaat itu ditinggalkan ketika sedang bermukim, ia wajib diqada secara tamam, sama ada diqada semasa bermukim atau semasa dalam perjalanan. Tidak sah solat qada itu jika diqasarkan walaupun dalam perjalanan. Ini dia tak sembahyang duduk Lek Start. Tak sembahyang duduk Lek Start sampai Kuala Lumpur nak qada. Qada cara tamam 4 rakaat. Tak boleh qada cara qasar. Sebab apa? Pasal hang tinggal tu hang ketika sedang bermukim. Ketika sedang bermukim. Okey ya. Okey. Ni nombor 2 dia terlupa lah. Nombor 2 Gustan balik. Saya cerita bermukim tadi ni. Bila dia balik main. Nombor 2 tu Gustan balik. Bermukim bila dia balik main, dia tinggal dalam perjalanan. Dia sampai balik tempat bermukim, dia tak boleh dah mengqada secara qasar. Satu mungkin tu. Ni mungkin yang kedua ni, iaitu tempat dia pergi tu. Bukan balik main rumah dah, tempat dia pergi. Apabila dia sampai di tempat tu, dia berniat bermukim selama 4 hari ataupun lebih. Dia berniat mukim selama 4 hari ataupun lebih. Kata macam ni lah. Dia pergi Seremban. Lohong tak mayang, Asar tak mayang. Sampailah di Seremban. Sampai Seremban, nak sajalah orang pencin. Pergi tengok anak cucu. Sampai anak tanya, ayah nak duduk berapa hari? Duduk seminggu. Bermakna dia telah berniat bermukim selama berapa hari? Berapa hari? Seminggu lah. Minggu tu 4 hari ke 7 hari? Memenuhi dah apa nama syarat tu. Bila dia pergi duduk sana seminggu atau 4 hari, dia telah tamat perjalanan. Maksud dia tu, tamat perjalanan artinya dia kembali menjadi orang yang bermukim. Mukim tu mukim tempat yang kedua. Mukim asal dia Lek Start. Jadi bila dia sampai tu, dia kata dia duduk seminggu atau duduk 4 hari. Dia tadi dalam perjalanan, Zuhur tak sembahyang, Asar tak sembahyang, maka dia kena qada secara tamam. Dia tak boleh qada secara
Qasar pasal dia bukan lagi orang musafir. Itu maksud dah. Habis. 156. Bolehkah seorang pesakit kronik mengqasarkan solat? Okey, baca dulu. Qasar solat hanya diharuskan kepada musafir yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Jika pesakit kronik itu sedang bermusafir, haruslah baginya mengqasarkan solat. Keharusan ini kerana permusafirannya, bukan kerana sakit. Oleh itu, jika pesakit kronik hanya bermukim, tidak harus baginya mengqasarkan solat. Dia wajib mengerjakan solat secara tamam. Sakit kronik ni macam ni lah. Nak abang banyak lah. 3 ambil nari lah. Sakit hak teruk lah. Hak tu kronik lah. Kecil manis dia tak kronik. Dalam konteks nak semayang ni. Sakit hati tak kronik. Sakit kronik ni contoh. Okay, apa? Dialisis. Buat pinggang lah. Tu betul lah lebih kurang. Duduk atas katil. Tak boleh bangkit. Mohon duduk tolak tu lah. Ataupun berjalan pun kau nak rebah lah. Kau kronik lah tu. Sakit-sakit yang berat lah. Uzuk teruk. Soalan dia, boleh tak boleh orang sakit kronik ni, dia nak qasar solat? Dia nak qasar solat ni, kalau dia bermukim tak boleh. Jamak boleh. Nanti ke depan kita tengok. Qasar tak boleh. Sebab qasar hanya khusus untuk orang yang musafir sahaja. Okey. Jadi kalau pesakit kronik nak qasar solat, dia sakit teruk ni, dia boleh mengqasarkannya dengan syarat dia kena musafir. Dia kena musafir. Dia sakit teruk ni. Abang lah kat anak dia pun tu. Oh, ayah. Suruh tak barang keluar lah. Oh, ayah nak pergi Kuala Lumpur. Kata anak dia, ayah tak larat dah nak pergi cari apa. Duduklah di sini. Ayah nak qasar solat. Mampu. Dia nak qasar solat. Jadi anak dia pun layan lepak dia. Dia sebentar nak pergi Kuala Lumpur, qasar dan jamak sekali lah. Duduk 2 hari dia boleh buat kan. Lepas tu, dia tak boleh duduk 4 hari. Sebab dia jadi mukim. Hari ketiga, tuan balik. Hari keempat, tuan balik. Tak apa. Balik. Dalam perjalanan tu, boleh qasar lagi. Dia sampai rumah, waktu subuh. Subuh tak kena qasar kan. Bayang. Lepas tu, selepas subuh, dia teriak. Suruh bawa anak dia pergi Terengganu pula. Pasal nak qasar solat. Duduk sana 3 hari, balik. Betul. Sampai subuh lah. Lepas tu ajak anak pergi Pahang pula. Anak dia banyak. Lepas tu balik, orang balik dalam kotak. Faham lah dalam mana? Faham. Ni kata apa, semua kita akan duduk dalam kotak. Tak lama ni, semua ni pisang meh belakang ni. Faham tak pisang meh? Apa dia pisang meh? Apa dia? Pisang meh dibuat belayar. Pisang meh dibuat belayar, betul tak? Masak sebiji di atas peti, betul tak? Betul, lebih kurang. Ni kita warga meh. Ni bukan pisang meh, warga meh apa dah? Kan? Warga meh sudahlah nazak. Lepas tu dimasuk kotak kerana dah mati. Lebih kurang. Boh pil lah pentu baru. Okey. Jadi sekali-sekala sakit kronik ni boleh lah. Kalau saja-saja nak musafir qasar solat, tu lorat. Tapi sekali-sekala, contohlah kata dia kronik ni, dia nak pi buat rawatan di tempat alut start tak ada. Contoh aku tu lah. Di tempat alut start, katalah tempat rawatan tu di Kuala Lumpur. Bolehlah ambil kesempatan tu untuk mengqasarkan solat. Tapi saja-saja susah nak cucu nak qasar solat. Anak cucu pun naik penin. Anak cucu pun naik penin. Okey. 157. Di manakah tempat permulaan qasar bagi seorang yang hendak bermusafir? Permulaan dia tahu lah. Jawab dia, seseorang musafir hanya boleh mengqasarkan solat apabila telah keluar dari kawasan pemukimannya. Okey. Maksud dia keluar dari sempadan qaryah tempat tinggalnya.
Jika dia mengqasarkan solat semasa hendak keluar dari rumah ataupun keluar dari sempadan Korea, maka tidak sah solat yang diqasarkannya. Itu syarat dia tu. Makna dia apa? Syarat perjalanan kena 2 marhalah. 81. Dulu 91. Okey. Ni jangan duk pening tak ngomong kita panjang esok mufti ijtihad pula. Data 21. Kosong pula ya. Nah. Tekal 81. Syarat perjalanan 2 marhalah. Lepas tu banyak lagi lah kan. Tetapi untuk mengqasarkan solat, termasuklah untuk menjamakkan solat, tidak disyaratkan dah cukup 2 marhalah baru boleh buat. Faham tak? Syarat dia simple saja, sebab saja keluar daripada sempadan Korea dan pada waktu dia keluar tu, waktu belum masuk. Itu syarat dia. Waktu belum masuk. Katalah dia nak qasar sembahyang zuhur, masa dia keluar tu, zuhur 1:06 minit. 1:06 minit. Elok dia keluar daripada sempadan Korea tu 1:05 minit. Seminit terlepas orang bang, dia sudah berada dalam Korea yang lain. Maka dia sudah boleh mengqasar. Kebetulan dia keluar tu ada sempadan itu ada masjid tu lah. Dia sudah boleh mengqasarkan solat. Tapi dia tak luk lagi lah. Dia qasar solat, lepas tu dia kena meneruskan perjalanan bagi cukup 2 marhalah. Habis qasar solat, lepas tu dia patah balik rumah dia. Dia patah balik rumah dia. Patah balik rumah ada 2 makna. Ada 2 makna tu. Patah balik rumah makna yang pertama, tak ADP, naik meluat. Naik meluat. Baru ni saya musim lipat balik ni, berapa kali dah program ceramah. Kau nak balik? Kereta macam nak pergi tu lah. Kes-kes tu naik meluat balik. Termasuk saya. Okay. Dia kalau dia dah qasar, sempadan tak sembahyang, dia dah qasar, tiba-tiba dia patah balik. Qasar tadi batal. Faham tak? Aku niat perjalanan tak boleh. Sebab hang tak sampai. Hang tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau dia nak pergi Kuala Lumpur, dia qasar siap-siap tentang gurun tu. Sedangkan perjalanan daripada Alok Start pergi gurun ada tak 40 km daripada sini? Ada tak? Ada. Kita ada. Tak sampai 2 marhalah lagi. Tak sampai 2 marhalah. Lepas tu dia lepas semayang makan, dia pergi sampai ke Sungai Dua. Sampai Sungai Dua, depa telefon kata pak menekan dia mati. Dia patah balik. Dia patah balik, dia qasar semayang tadi terpakai dah. Sebab perjalanan dia dah apa? Dah 2 marhalah. Walaupun dia niat nak pergi Kuala Lumpur, tapi perjalanan dah melepasi. Boleh lah. Okey. Jadi hal itu tak apa. Ni kalau dia naik tu kereta banyak, dia meluat, turun tul tanduk, balik terus. Sedangkan dia dah qasar, jawab dia kena semayang lain. Sebab perjalanan dia tak cukup 2 marhalah. Itu satu. Yang kedua, dengar elok. Dia keluar. Dia pergi ni. Dia pergi naik tu tanduk. Keluar sampai dia pergi Masjid Zahid. Sampai Masjid Zahid, dia pun qasar terus lah semayang lohok kan. Semayang lohok. Sampai kat Simpang Kola. Dia khabar pukit duit dah, lesen tak bawa. Bila lesen tak bawa, orang jantan. Orang puan dah lah, bila lesen tak bawa, kelingan duit. Kelingan duit lah. Apa tak. Jadi dia pun patah balik ambil lesen dia. Dia sudah masuk balik dalam Korea dia. Maka hak dia qasar tadi terbatal, kena semayang lain. Understand? Tu cerita dah. Habis ya. Jadi kita kena ingat lah, syarat dia keluar daripada Korea, tapi tak syarat mencukupkan 2 marhalah baru nak boleh qasar. Tapi 2 marhalah tu syarat wajib lah. Okey. Jadi 2 nak keluar daripada Korea ni payah lah. Kalau dalam masa seminit dah lah.
Dalam 15 minit dah. Ha? Tak ada no. Dan. Saya kata dan. Rumah dia duduk sepadang Korea. Contoh ni jalan. Belah ni ni sepadang ni. Belah ni Alok Malai. Contoh belah ni Alok Malai. Belah tu ni sepadang Masjid Zahid tu, jalan tu. Kan? Jalan belah tu lah. Atau belah tu Derga, ambil Derga. Rumah dia betul-betul dengan sepadan Derga dengan Alok Malai. Cuma dia dekat dengan Derga Alok Malai. Tapi dia orang Korea Alok Malai, rumah dia kat tu. Dia nak musafir ni. Macam mana cara nak buat? Rumah dia betul-betul dengan ni, kembang dengan sebelah tu. Dia pun dengar radio kan. Radio kata sebentar lagi tu nak masuk tu Zuhur lah. Dia duduk tu. Dah tak kakak? Nak sepadang Korea? Dah tak? Dan dia tak start dah. Dia lompat. Dia lompat. Bini dia tak ada lah. Bini dia lompat cari relah kain. Tak mampu. Dia lompat lepas ke dah. Lompat tu Derga. Bukan Alok Malai lah. Derga. Masalahnya kereta dia tak ada. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia jalan pergi Derga, telefon anak dia, hantar main kereta kat Abah duduk Masjid Derga. Pasal apa Abah tak pergi ni? Abah nak kosot tadi, takut tak ada radio nak bang. Anak kata Abah ni yang fikir ram tu. Tapi nak bang kata boleh. Nak bang laki bini tak boleh buat, bagi laki dia langkah dia terakhir. Okey. Saya biasa lu buat jauh tu. Tapi rumah saya bukan, saya speak kereta. Saya nak kosot dan jamak, saya biasa. Saya duduk Sungai Baru. Tuan nak lepas sepadang Kuala Sungai, nak pergi sepadang Morgong. Saya ada lagi 2 minit. Saya speed. Tekan kereta menjerit. Elok lepas masuk sepadang Korea Morgong. Radio bang. Boleh? Kalau polis ligan, pasal apa tu kan? Saya nak kosot. Abang tu. Abang tu. Saya nak kosot, lepas tu saya ligan. Dia tak kena beriak 300, tak apa. Lebih kurang tu. Saya bisa buat tu. Pasal kita nak jamak, kita nak berhenti kerap payah. Buat lah. Tak nak masalah. Tapi orang puan jangan pergi belah orang. Tak boleh. Dia keselamatan tu. Okey ya. 158. Seorang yang dalam perjalanan jauh, berapa harikah diharuskan kepadanya mengkosotkan solat? Ni ada minggu lepas orang tanya dia tempat dia ingat nak keluar. Seorang yang dalam perjalanan jauh, berapa harikah diharuskan kepadanya mengkosotkan solat? Okey, dia ada 2 jawapan. Ada jawapan. 1. Dia diharuskan mengkosotkan solat selama 4 hari. Ingat loh, bila kosot dia masuk kelingan jamak lah. Dia masuk kelingan jamak. Jamak ke depan saja. Dia diharuskan mengkosotkan solat selama 4 hari. Apabila sampai di suatu tempat yang dituju, tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak balik. Tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak balik. Kalau campur hari sampai bertolak balik, berapa hari? 6 hari. Okey. Tapi ada syarat. Dengan syarat dia tidak berniat bermukim. Tidak niat mukim, iaitu tak bahasa nak tinggal di tempat itu selama 4 hari atau lebih. Jika dia berniat hendak bermukim di tempat itu selama 4 hari atau lebih, maka berakhirlah permusafirannya. Dia tidak harus lagi mengqasarkan solat. Sebaliknya solat dilakukan secara tamam sepanjang dia menetap di tempat tersebut. Cerita dia macam ni. Kalau daripada awal lah hati lintas 4 hari, kompor mana tak boleh. Dalam perjalanan tu niat nak duduk 4 hari atau seminggu. Bila dia sampai, dia bukan sampai rumah anak dia di Kuala Lumpur tu, bukan sampai anak dia. Sampai dalam Korea. Tu kena ingat tu. Saya kata sampai dalam rumah anak pula. Sana saya tak arti, main kot ni lah senang. Orang daripada Kuala Lumpur main nak tengok anak menantu dia di
apa nama ni Masjid Bukhari ni, teman-teman baru dia mai nak duduk seminggu. Bila dia masuk lebuh raya ni apa tol, bila masuk tol, dia bayar tol tu bermakna dia dah masuk Korea. Alok Malai. Dia bukan mesti sampai rumah anak dia. Dia sudah masuk Korea Alok Malai. Oleh kerana dia ada niat seminggu, maka sebaik saja dia masuk dalam Korea Alok Malai tu, dia dah menjadi orang yang bermukim. Dia bukan lagi orang yang musafir. Musafir dia tu sebelum dia masuk dalam Korea Alok Malai. Mana sebelum dia bayar tol tu? Sebelum dia bayar tol. Bila sampai tu, dah jadi orang yang bermukim, dia macam orang Alok Malai. Tak boleh qasar, tak boleh jamak. Tak boleh qasar, tak boleh jamak. Sebab dia ada set dah 4 hari. Tapi kalau dia siap 3 hari, tak apa. Dia siap 3 hari, tak apa. Ada orang tanya saya pula, kalau 3 hari setengah? Soalan tu dia nak tanya, apa ni? Dia tak ada setengah, dia pakai kena genap. Walaupun tak cukup jam, tetap 3 hari. Dia tak ada istilah 3 hari setengah, 4 hari setengah, tak ada. Dia genap, walaupun tak cukup jam, dia hari. Okey, baik. Jadi kalau dia main nak duduk di Alok Malai ni, orang Kuala Lumpur, orang Johor kan, main tengok nak tu. Bayar tu nak duduk 4 hari, jadi orang musafir. Tapi kalau duduk 3 hari, dia sampai tu, sama ada dia nak berhenti Masjid Bukhari, nak jamak qasar pun boleh, nak buat terus di rumah anak dia pun boleh. Tu maksud dia. Jadi orang yang nak duduk 4 hari ni, biasanya dia dah siap berdawai lah. 4 hari dan ketai lah. Biasanya dia siap berdawai lah. Contoh kalau kita ni jenis orang tua tak nak kerja apa ni, nak pergi tengok rumah anak-anak ni, biasanya dia pergi duduk banyak hari lah. Tak? Kan macam saya 2 hari tak boleh duduk lah. Balik terus lah. Saya lah, orang lain saya tak tahu lah. Ni kita orang lelaki-lelaki serupa pasal kita kaki panjang. Betul tak? Saya balik ngajak malam-malam lah. Anak saya cuti lah semalam. Oi, dia nak ajak aku. Dia. Okey ya. Jadi kalau dia pergi duduk di ni contoh dia tak niat bermukim 4 hari. Dia macam ni. Sampai dia rumah anak dia. Anak tanya ayah duduk berapa hari? Tak tahu lagi. Istilah tak tahu lagi. I don't know. Tak tahu lagi. Apa yang ayah tahu? Tak tahu. Jadi 4 hari dia duduk rumah anak dia tu. 4 hari dia duduk rumah dia, dia boleh qasar dan jamak. Tak termasuk hari pi dan hari balik. Hari pi tu sampai, hari sampai tak kira tu. Mana? Bermula esok tu. 1, 2, 3, 4. Hari balik tu. Hari yang kelima, hari yang keenam lah. Baik. Tu. Boleh dia mengqasarkan. Hari dia balik memang dia terus dalam perjalanan lah. Hari pi pun tak apa lah. Okey. Kalau dia tak niat gitu, tiba-tiba masuk hari yang keempat, masih tak balik lagi. Hari yang keempat masih tak balik lagi. Lajak pergi hari kelima. Hari kelima tu dia tak boleh dah mengqasarkan dan menjamakkan solat. Hari kelima tu. Hari kelima tak boleh lah. Dia dah kembali jadi orang yang bermukim. Tak boleh. Antum tak tahu hari keenam dia nak balik. Hari keenam dia balik, boleh tapi dengan syarat hari keenam tu dia kena keluar daripada sempadan Korea. Hak rumah anak dia tu dalam perjalanan, dia memulakan perjalanan baru. Boleh lah tu. Ada tak orang jenis ni? Piduk tak tahu nak duduk berapa hari? Ada tak? Ada. Kan kata tak ada. Okey, patah balik tadi. Bagi yang memang dia set dah nak duduk 4 hari atau lebih, dia boleh qasar solat dan jamak solat sebelum dia masuk dalam sempadan Korea hak rumah dia nak pergi tu. Ataupun kita kata kalau dia pergi khusus, dia pergi kerjaan, dia kena khusus seminggu, memang kan tak boleh. Tak boleh. Contoh mudah macam ni. Ni kita biasa pergi buat haji, buat umrah kan. Macam ni.
Contoh mudah ni, kita alami selalu ni. Kita pergi buat umrah. Sampai di Jeddah. Kapal terbang terjun. Turun landing. Kita sampai tu masuk Zuhur lah kan. Sekejap baik duk tunggu kita tu. Zuhur. Ikutlah orangnya, kadang-kadang sampai maghrib, kadang sampai Zuhur kan. Baik. Kita pergi cari surau di airport tu. Kita semayang qasar dan jamak siap-siap. Bila kita sampai di Mekah, tak boleh lah. Pasal apa? Kita jadi orang bermukim. Pasal apa kita jadi orang bermukim? Pasal kita akan duduk lebih dari 4 hari. Kita tak boleh kata tu kita bodoh. Orang ni nak duduk bari, tak tahu kita. Kepala otak hang. Memang dalam tiket penerbangan mu hang kena duduk. Kalau pergi umrah lah lepas singkat tu. Dulu 2 minggu lah, tinggal 12 hari. 2 hari duduk sampai terbang, 10 hari ya. 10 hari betul duduk di Mekah 7 hari kot, di Madinah 3 hari, begitu lebih kurang. Jadi hang nak kata tak tahu dia nak duduk apa hari. Ni gila. Dia tak tahuan dia tak. Tak boleh. Itu tak ada. Dan jawapan kedua, jika dia meletak di tempat yang dituju kerana hendak menyelesaikan sesuatu urusan atau keperluan dan berniat segera meninggalkan tempat itu apabila urusannya selesai, iaitu tidak mengetahui akan atau menentukan berapa hari keberadaannya, maka harus baginya mengqasarkan solat selama 18 hari. Ini dalam mazhab Syafi'i ni. Satu lagi saya nak pesan tuan, lah zaman media sosial. Bila dengar ustaz ni kena cermat dan berhati-hati. Terutama hak di, sebab kita ni pegang pada mazhab. Kita orang awam. Kita tak boleh duk campur aduk mazhab. Lagi takut amalan kita tak sah. Orang awam dia tak boleh, dia bukan orang alim. Macam saya ni beli gagah lah, tak alim sangat, saya faham. Tapi kalau saya beramal, saya tak boleh duk heret orang. Saya orang tak faham. Saya katalah saya nak amal satu bidang tu mazhab Hanafi contohnya, saya tak boleh duk ajak orang, saya orang tak faham. Jadi saya amal seorang-seorang. Jadi orang tak tahu lah. Sebab kita bukan wajib pegang pada mazhab tentu. Tapi kalau kita tak tahu benda apa, kita kena pegang mazhab tu saja. Kerana kalau kita campur aduk, amalan kita tak sah. Amalan kita tak sah. Sebab kita tak faham. Orang awam. Orang awam ni maksud orang yang tarafnya bukan alim ulama. Kalau gitu. Saya kata orang awam pergi duduk syahab dana pula. Bukan lagu tu. Ni cerita bab pekah ni. Jadi pegang elok-elok. Cuma mazhab dalam 4 ni, cerita bab mazhab sikit. Saling lengkap melengkapi. Bukan solid. Kerana ada dalam amalan dalam mazhab tertentu menjadi kesukaran pada penganut atau pengikut mazhab tu nak beramal, menyebabkan dia terpaksa ikut mazhab lain. Kalau gagah nak ikut juga, masalah ikut mazhab lain. Contoh saya abang. Tetapi nak ikut mazhab lain tu, orang awam tu kena dibimbing oleh orang ulama. Ulama tu dalam konteks mudah yang buat autoriti. Jadi kalau fatwa keluar, ikut dah lah. Sebab dia buat istimbat hukum tu, nak taklid tu, dia bagi tahu siap-siap. Contoh macam ni saya abang. Contoh. Bayar zakat. Contoh bayar zakat. Kita kalau buat bendang, zakat kena bayar dengan padi, tak boleh bayar dengan duit. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab bayar dengan duit, tak sah zakat tu. Sebab itu zaman dulu-dulu, saya duk ingatlah dulu pak kita buat bendang. Habis ambil padi, terus pergi bayar zakat dengan padi. Itu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, harus dinilaikan zakat tu dengan duit dan dibayar dengan duit. Harus dalam mazhab Hanafi. Siapa nak beritahu orang awam benda ni? Dia kena orang alim. Kita tak boleh. Betul tak? Jadi keluarlah fatwa.
Petua ni jatuh kuasa petua masyarakat lah. Kan dia seorang-seorang. Putih kita taklid mazhab Hanafi. Pasal apa? Memberi kemudahan kepada orang awam untuk beramal. Kalau gagah juga. Contoh kalau zakat padi kena bayar dengan beras, dengan padi. Jebat zakat nak buh padi tahu tak? Nak pergi bayar zakat. Itu contoh dia lah. Sama lah dengan zakat fitrah. Zakat fitrah pun kena bayar dengan beras. Kena bayar dengan beras. Dulu-dulu memang kita ikut pergi bayar beras. Tapi oleh kerana kesukaran zaman sekarang kan semua orang buat bendang. Dia bendang tak bisa tengok. Ni ada anak saya tu, kawan dia main rumah lah, nak belajar sini main. Ada budak-budak perak pun ada lagi tu. Main ke belah Johor. Oh, ini pokok beras. Depan rumah saya ada bendang. Pokok beras dia kata lang pula tu. Orang panggil pokok padi bukan pokok beras. Dia budak tu saya dia beranak dalam kotak. Kalau dia beranak dalam kampung dia gagah tahu. Oh, inilah pokok beras ya. Pokok beras. Pelah otak hang. Nak pokok beras. Tu cerita dia. Okey, mazhab. Itu lebih kurang lah. Jadi ni dalam ni duk cerita mazhab dalam bab ibadat kebanyakan mazhab Syafi'i lah. Kita dalam bab muamalat tu banyak taklid mazhab Hanafi. Pasal mazhab Syafi'i payah sikit tapi dibimbing oleh ulama. Okeylah. Bab ibadat ada sikit-sikit. Halis semua Syafi'i. Tapi dalam bab ibadat ni dia punya kehalusan dia, keharmonian dia. Apa nama? Dalam mazhab Syafi'i ni dia halus. Satu lagi, sebelum saya main ada orang tanya. Jawab siap-siap lah untuk perkongsian ilmu. Dia tanya. Yang tanya tu ustaz dia nak pergi mengajar. Saya ajak lelok. Nak main tak ada. Telefon tanya lah, bukan dia main rumah. Lah tanya dalam telefon lah. Ni bab munakahat. Tak mazhab kita. Okay. Kita ni kalau pegang laki-laki perempuan bukan laki bini lah. Laki bini dia nikah kan. Serta kita pergi pegang apa nama makcik mana kita ada sembahyang. Betul lah yang bayang. Pegang makcik. Betul lah yang bayang. Pasal apa nak betul makcik dia? Makcik betul tak betul lah. Kalau makcik secara umum betul. Okey, betul. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Okey, tu betul tu. Saja-saja nak pergi pegang. Ayat sembahyang tak ada. Betul tak yang sembahyang? Saja-saja nak pergi pegang lah. Ayat sembahyang tak ada. Betul tak yang sembahyang? Pasal betul-betul? Oh, semua tu. Berdosa tak? Berdosa saya pegang. Mazhab Syafi'i. Okey. Dia punca jadi gitu dalam mazhab ni kerana kepahaman ayat Quran dan hadis tu. Sebab ayat Quran tu dia turun dalam bentuk bahasa yang dia kena mengaji bahasa lah. Faham kau ni, faham kau ni, faham tu dia timbul mazhab tu. Okey. Batal ya. Batal. Ni soalan pagi ni, soalan cepu mai. Orang kita ni orang kita, orang Melayu kita lah. Kita ingat ni aduk depan saya ada mazhab Nabi ni. Anak haji Nabi dah. Orang kita ni cerita mazhab Syafi'i ni. Dengan orang tua dia suka nak salam. Dia akan kira siapa kan. Tapi lah pelan-pelan kerti lah. Hak bodoh banyak lagi. Dia kira nak salam lah. Orang dulu-dulu kalau salam dia panggil apa? Panggil beraya. Orang lama betul tak? Allah main beraya tu. Haram tak ada raya apa pun. Orang dulu beraya. Salam. Dia ingat salam tu kira. Pasal payah. Orang dulu payah nak salam. Dia tunggu raya pun nak salam. Dulu-dulu. Tunggu raya. Betul bila dah jumpa lama. Tak beraya lagi. Beraya menentang apa.
Lepas tu kata oleh apa nama tu, oh sungguh ono kaya Hindu. Mana ada kena mengena. Ada dia pergi omong orang. Okey. Ni saya nak tahu ni. Jadi dia orang tu keluarga ni dia tak kira lah. Asal bunyi maktih. Maktih, maktam, panjang, maklang, tenis macam lah. Orang tanya sebelah tu maktih tu. Mak menekan pupu. Kita memang panggil aku tu. Betul tak? Dengar saya nak abang. Ni orang tu tahu ni. Nak jadi mahram tak mahram ni macam ni. Sama ada orang panggil maktih, maklang tak kau. Kalau dia bunyi tiri, ingat tu. Ayat tu kalau dia bunyi tiri, mahram. Bila mahram, saja-saja salam, lelaki-lelaki perempuan, haram. Kalau ada yang bayang, batai. Dua-dua, haram. Bunyi tiri. Betul. Kalau dia bunyi tiri lah, kecuali 2 tiri saja yang tak jadi ajnabi, mahram. 2 tiri saja, iaitu mak tiri dan pak tiri. Hal lain semua ni, tuk tiri, tuk wan tiri, semua jadi apa nama ajnabi, boleh menikah. Ingat tu, saya doa abang lah tu. Tuk tiri boleh menikah dengan cucu tiri. Tok wan tiri boleh menikah dengan cucu tiri perempuan. Orang kita tak ambil tahu benda ni. Menikah. Tapi pak tiri dengan mak tiri tak boleh menikah. Okey ha? Mak melakan tiri, pak melakan tiri, anak melakan tiri, semua boleh menikah. Maka mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram. Lari tajuk, orang main tajuk menikah. Ni buat semayang ni. Tak apalah mengaji kan. Okay. Ingat. Demikian juga kalau bunyi istilah pupu, ingat. Istilah pupu kalau beza jantina, semua bukan mahram ajnabi. Bunyi istilah pupu. Ni siapa? Sepupu. Laki-laki perempuan boleh menikah. Ni siapa? Pak menekan pupu. Dia anak menekan pupu perempuan, boleh menikah. Ni siapa? Mak menekan pupu, panggil mati. Hang lagi boleh menikah. Ni siapa? Tuk menekan pupu. Bunyi pupu dia bukan mahram. Dia ajnabi, boleh menikah. Tu kena ingat tu. Okey. Patah balik tiri ni. 2 tiri saja jadi mahram. 2 tiri saja jadi mahram, iaitu pak tiri dan mak tiri. Bila pak tiri dan mak tiri lawan pada dia, iaitu anak tiri ya. Anak tiri. Baik. Mak tiri jadi mahram kepada anak tiri lelaki-lelaki. Anak perempuan nak mahram datang apa? Sama Argentina. Mak tiri jadi mahram dengan anak tiri lelaki-lelaki tanpa syarat. Tanpa syarat. Apa maksud tanpa syarat? Pak hang menikah dengan dia, terus hang jadi mahram dengan dia. Tak ada syarat apa. Pak dia kata, aku terima nikahnya Hajah Ruqyah binti Hasan dengan mas kahwin RM1,200 tunai. Jadi imam macam doa lah. Hajah Ruqyah tu jadilah mak tiri kepada Ruslan. Jadi mahram tu. Maka dia pun boleh salam lah dengan mak tiri dia. Tak ada masalah lah. Sebab dia angkat. Tak ada syarat. Syarat dia mudah. Lepas angkat nikah saja. Tapi mak tiri itu mak tiri. Ni pak tiri lah. Seorang tu anak tiri lelaki otomatik jadi mahram dengan mak tiri dah, sebab dia pak dia menikah dengan mak tiri dah. Okey. Tapi seorang perempuan dia tak otomatik jadi mahram dengan pak tiri dia sebab saja angkat nikah. Ini soalan masuk pagi tadi ni sebelum mai. Maksud dia apa? Kalau mak dia menikah lain, termasuk ni orang perempuan kukuk ada suami meninggal kan nak menikah, ni ingat saya abang ni. Kalau mak dia menikah lain dengan laki baru, kila mau mati, laki baru menerima lah, aku terima nikahnya Cik Ani bin Cik Ani. Ada orang nama tu. Aku terima nikahnya Cik Ani bin Cik Ani.
Ada tak orang nama tu? Ada tak? Sebab tu kena kajian berjalan. Baru tahu. Orang Langkawi, ni tahu orang Langkawi. Orang Langkawi siapa nama Gani? Dia panggil Gani. Hak lama-lama lah, hak baru-baru dah. Ada seorang duk pergi ambil saya ceramah setiap bulan. Saya panggil dia ni, yang orang panggil ni. Dia nama Gani. Nak tu. Masuklah orang kita tu. Ada orang jantan nama Cik ni. Betul. Jadi dia nama Cik ni, anak dia tak ada arah, dia buh Cik ni. Cik ni the second. Aku terima nikahnya Cik ni bin Cik ni. Ada dua Cik ni tu kan. Aku terima nikahnya Cik ni bin Cik ni. Tapi kalau nama tu celah orang lelaki panggil Cik ni penat dengan lelaki baru. Lelaki baru dia tu nak jadi mahram dengan anak dia hak perempuan tu dengan syarat lelaki baru salih salam. Kalau ada ayat semayang batal, sejak-sejak nak salam tak boleh, dia kena ada. Lepas tu kalau depan Pak Tiri tu kena pakai kain kelumung. Tu syarat dah. Sebab dalam Quran tak jadi mahram. Cuma tak boleh menikah dengan Pak Tiri tu pasal mak dia duk jadi bini Pak Tiri dah ni. Kalau mak dia mati, Pak Tiri dah cerai mak dia, Pak Tiri dah tak pernah setubuh dengan mak dia, boleh menikah dengan dia. Tu soalan yang kau tadi, amalan orang lah sahab lepas mak dia menikah Pak Tiri, pakat pi salam riuh. Pi salam riuh dengan Pak Tiri baru tu. Pi salam. Soalan ustaz tadi boleh tak? Saya tak boleh. Tak boleh. Dia tak. Saya kata tapi kalau anak jantan pi salam dengan mak tiri boleh. Sebab dia tak syarat bersetubuh. Tak? Dia kena selesai lu kalau dia nak salam dengan pak tiri dia tu nak perempuan, orang jantan dengar saya abang ni. Kut-kut dalam nikah seorang lagi. Main-main anak bini main nak salam kita sabak sat pagi esok. Malam ni kita kira. Dia aku tu. Sungguh ni saya contoh ni. Ni mazhab Syafi'i. Buta kadang-kadang kesian lah ada yang semayang betul pergi semayang sunat nikah semayang tak naik hamba yang semayang batal lah, betul tak? Tu cerita dia tu selingan lah. Soalan nombor apa ni? Tinggal lah. Nombor dua lah. Jika dia meletak di tempat yang dituju kerana hendak menyelesaikan satu urusan atau keperluan dan berniat segera meninggalkan tempat itu pada urusan yang selesai, tidak mengetahui atau menentukan berapa hari keberadaannya, maka harus baginya mengqasarkan solat selama 18 hari. Okey, baik. Cerita dia macam ni. Ni bagi orang yang tahu dia nak pergi dah kerja tu tapi dia tak boleh tahu bila boleh selesai kerja dia. Saya ambil satu contoh. Contohnya pasukan penyelamat bencana alam. Tapi kalau set tak boleh. Kalau jenis hampa pergi duduk 2 minggu lepas tu balik, tu tak boleh. Tu tak boleh. Katalah pasukan rescue team ni. Dia bencana alam berlaku di Janda Baik ke atau mana ke ni. Banyak apa semua. Okey, hantar pasukan ni. Bomba ke apa semua lebih kurang tu. Pergi duduk 2 minggu. Tu tahu dah nak 2 hari. Ni contoh dia buat ni. Bukit runtuh tenggelam banyak nak pergi menyelamat ni, pergi sampai habis, sampai selesai. Lepas tu dia tanya lah ketua pengarah ni, berapa sampai selesai, tak selesai jangan balik, makanan kami yang tak ambil. Hak tu boleh maka dia pergi duduk menyangkui bawa peho apa semua, duduk pergi cari besok kami lemak tu, duduk sampai 14 hari lah, tak habis lagi cari, maka dia boleh qasar campur dengan jamaah kali selama 18 hari. Selama 18 hari. Hari yang 19 tak selesai juga. Hari 19 kena sembahyang tamam. Faham tak tu? Tu. Satu contoh. Satu kerja teruk peluh-peluh. Ni kerja pergi duk audit orang. Kerja audit. Katalah dia firma mana-mana agak pergi audit akaun syarikat tu apa semua. Ada masalah tebal file sama tebal dengan sama tinggi dengan bumbung bangunan. Lepas tu dia tanya bos ni nak sampai bila lagi tak selesai jangan balik. Elon harian bayar. Jadi tak tahu apa hari. Tak tahu apa hari. Dia pergi 15 hari selesai. Tapi tiap hari dia jemaah. Sepakai tak? Dia kata 18. 15 hari selesai. Maka 15 hari tu boleh dia jemaah.
18 hari? Boleh. Hari yang 19. Tak saya agak. Hari 19 kena sembahyang tamam. Kena sembahyang tamam. Itu maksud dah. Okey. Ni lah. Lah. 159 dah lah. Sejam lah. Dia kalau lama-lama pun dia naik tu. Dia tak bukan saya, hak orang mengaji lah. Saya tak apa. Naik je. Dia lama-lama tu lah. Okey. Kenapa hari sampai ke tempat permusafiran dan hari bertolak balik tidak dikira sebagai tempoh bermukim? Itu soalannya. Siapa dia tak kira tempoh bermukim? Jawab dia, 2 hari tersebut tidak dikira sebagai tempoh bermukim kerana hari-hari tersebut dikira sebagai hari perjalanan. Hari perjalanan, hari yang meletihkan. Hari yang pertama adalah hari mulakan perjalanan dan hari yang kedua adalah hari mengakhiri perjalanan. Okey. Mengakhiri perjalanan dia bawa mana dua lah, iaitu dia akan patah balik ke tempat pemukiman yang asal ataupun dia akan meneruskan perjalanan. Okey. Oleh kerana kedua-dua hari tersebut seorang itu dalam perjalanan pergi dan pulang, maka dia adalah musafir, bukannya pemukim, dan harus mengqasarkan solat pada kedua-dua hari tersebut. Okey nah? Dia tak kira hari apa nama tempoh bermukim, hari pi dan balik tu. Okey nah? Tetapi syarat tadi kena ikat tadi. Apabila dia tidak berniat duduk di situ selama 4 hari. Kalau dia berniat duduk itu sampai 4 hari, hari perjalanan itu hanya terpakai sebelum masuk dalam Korea tempat dia nak duduk itu. Dekat tu saja. Bila dia nak masuk, berakhirlah perjalanan dia. Lepas tu, kalau niat mukim, hari dia nak tolak balik tu tidak dikira lagi selagi dia tak keluar daripada sempadan Korea yang dia menetap di sana. Tu saudara. 160 next week. Nah. Ada soalan tak nak tanya? Ya. Anak, tempoh pemukiman. Tempoh apa? Macam mana? Dia tinggal masjid? Tak boleh. Bukan tu. Dengar saja. Anak tak faham tu. Saya cerita dah itu kan. Anak-anak kita, yang duk kita, dia ada 2 jenis. 2 jenis. Apa dia? Lelaki-lelaki perempuan. Itu tak cerita lah. Anak kita tu tua ke muda? Okey, tahu dah. Kalau anak kita duduk masih dari pangkuan kita, ada pangkuan kita, dia masih duduk bergantung kepada kita walaupun dia dah kerja. Dia duduk di Kuala Lumpur. Dia mengaji atau dia kerja, dia duduk Kuala Lumpur. Tapi dia sana rumah sewa. Rumah sewa. Dan dia duduk Kuala Lumpur bukan dia nak menetap kan. Anak jenis tu, dia ada 2 pemukiman. Pemukiman dia nombor 1, mak pak dia lah, di Kedah ni. Pemukiman yang kedua tempat dia mengaji lah. Universiti Melaya, UIA, UKM, atau dia kerja kilang ni lah. 2 pemukiman. Bermakna anak tu, kalau dia balik main rumah mak pak dia tidak lagi jadi orang musafir. Kalau dia balik pergi tempat dia duduk sana pun, dia tak jadi orang musafir lah. Dia hanya musafir celah-celah tu. Dia rumah pak dia bila dia keluar sempadan Korea. Tempat dia duduk pun bila dia keluar sempadan Korea, dia balik rumah pak dia. Itu saja dia boleh qasad dan jamak. Anak kita tahu. Itu jenis nombor 1. Jenis nombor 2, jenis nombor 2, anak kita hak lepas rumah dah. Tahu tak lepas rumah? Apa dia? Bukan kahwin, dia tak mau duduk dengan kita lah. Hak tu lepas rumah. Okey, anak dah kahwin lah.
Anak yang lepas rumah dah kahwin dah, rumah kita tidak lagi menjadi tempat pemukiman dia. Faham tak? Rumah dia duduk besar dalam rumah kita tu. Rumah kita tu bukan lagi tempat pemukiman dia. Walaupun dia duduk balik tengok kita. Walaupun dia duduk balik tengok kita. Sebab dia dah menikah. Dia duduk dikeluarkan besar. Tak kira lah anak kita lelaki-lelaki, perempuan tak kira lah. Kalau dia perempuan, dia ikut lelaki dia. Kalau dia lelaki, dia ikut bini dia. Itu yang saya bang. Tak apalah, dia membina kehidupan. Berarti dia ada rumah. Ada rumah tak kira ataupun rumah sewa tak apa. Tapi dia meletak sana. Hang tak beli rumah saja, segan nak beli. Saya tunggu pencen tu nak beli seketui. Tak mau hutang-hutang. Ikut suka hang lah. Dia kata dia di pucung. Dia duduk pucung. Jadi dia telah berumah tangga. Rumah mak pak dia di Kedah ni bukan lagi kawasan pemukiman dia. Bila dia balik rumah mak pak dia adalah orang musafir. Dia adalah orang musafir. Kalau dia tak sampai 4 hari, dia duduk, dia boleh qasar dan jamak solat. Kalau dia nak balik duduk seminggu, dia jadi orang yang bermukim, mukim sementara nama dia. Mukim sementara. Soalan tanya tadi, anak balik mai tu 3 hari. 3 hari. Kalau anak kita dia jenis hak nombor 1, hebat ni. Dia rumah kita, dia tak boleh apa nama qasar jamak lah. Sebab dia ada dua kata mukim. Balik contoh anak tu. Di rumah kita tak boleh lah. Dia kalau dia pergi kata, "Mak, cik dah pergi masjid." Ni tak boleh lah. Dah, hang kemarin tak boleh lah. Hang dah sampai di kawasan pemukiman asal. Sana pemukiman kedua. Tu anak hang mana? Haji nombor tu nombor 2. Anak hang lepas rumah lah. Haji nombor 2 lepas rumah, dia balik mai. Abang anak balik. Kalau cik duduk di rumah mak ni tak sampai 4 hari, cik masih orang yang musafir. Kalau cik duduk 4 hari, cik bukan lagi orang yang musafir. Ini dia panggil pemukiman sementara. Tu maksud dah. Balik tentang anak tu. Okey, ada lagi soalan? Ya. Dia kepahaman dia silap, tak betul. Abang kat anak, cik dah sampai di masjid tu dalam Korea. Dalam Korea rumah mak dia, betul tak? Dia tak semesti sampai tepat rumah mak dia. Dia sampai dalam Korea. Tapi kita cakap ni sampai rumah mak lah. Dia sampai dalam Korea, dia bukan lagi orang yang musafir. Anak ni nombor 2 kan? Nombor 2. Dia duduk rumah kita 3 hari. Dia sampai musafir pun, di masjid pun, dia masih orang yang musafir. Dia bukan anak jenis nombor 1. Abang anak, cik silap tu. Tapi orang yang musafir, dia ada pilihan. Dia nak qasar boleh, dia buat tamam boleh. Dia nak selang-seli, tak apa. Zuhur ni aku nak sembahyang qasar. Asar ni aku nak tamam. Asyar ni aku nak qasar. Pilihan pada dia bukan wajib. Pilihan saja. Jadi kalau anak tu dia main masjid, dia buat tamam, dia balik rumah. Kalau dia niat duduk 3 hari saja, dia boleh buat cara qasar balik. Tak ada masalah. Okeylah. Ada soalan? Habis minggu depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.